Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar tak pasal AHB, Amanah Hartanah Bumi Putra? Kita selalu dengar tentang amanah saham Bumi Putra, kita selalu dengar tentang tabung haji, tapi jaranglah kita nak dengar tentang AHB. Untuk video kali ini kita nak bincangkan sama ada AHB ni sesuai ataupun tak sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan, patut tak tuan-tuan dan puan-puan untuk laburkan dekat AHB ni, dan macam mana kita nak ambil ataupun kita nak pastikan keuntungan kita dalam pelaburan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan sihat-sihat saja. Okey, untuk kali ini kita akan bincangkan pasal AHB. Untuk mereka yang tak biasa dengar apa benda AHB ni, AHB ni ataupun nama penuh dia adalah Amanah Hartanah Bumi Putra. So, AHB ni apa benda sebenarnya? AHB ni adalah satu unit amanah ataupun unit trust yang kalau you guys biasa dengar unit amanah ataupun unit trust lah. Okey. Jadi, seperti mana ASB, jadi jangan confuse saya akan gunakan dua term hari ni yang biasalah kita guna ASB dan AHB. Jadi dengar betul-betul. Okey. Macam ASB akan melabur dalam saham-saham. Okey, dia melabur dalam beberapa syarikat yang telah tersenarai dekat Bursa Malaysia. Tetapi Amanah Hartanah Bumi Putra akan melabur dalam beberapa sektor hartanah. Okey, beberapa shopping kompleks, okey, dan beberapa jenis hartanah lainlah, shopping kompleks, office dan sebagainya. Jadi itu adalah pelaburan yang dibuat oleh AHB lah, okey, Amanah Hartanah Bumi Putra. So kita nak kenal dengan lebih lanjut lagi tentang Amanah Hartanah Bumi Putra ni. Okey, Amanah Hartanah Bumi Putra ini dia ditaja oleh PHB dan dia diuruskan oleh Maybank Asset Management Sdn Bhd. Pemegang amanah untuk dana ini adalah Amanah Raya Trustee Berhad. Jadi kita dah kenal lah siapa yang terlibat dengan AHB ni. Okey, seterusnya kita nak kenal lagi. Okey, apa bisnes dia sebenarnya. Sebenarnya AHB ni adalah merupakan satu REITs ataupun Real Estate Investment Trust, lebih kurang macam dana amanah juga. Okey, yang patuh syariah, okey, yang melabur terutama dalam hartanah komersial di lokasi-lokasi utama dekat Malaysia ni lah. Dana ini dibentuk untuk memberi peluang kepada pelabur-pelabur Bumi Putra terutamanya untuk serta dan mempunyai pemilikan dalam hartanah komersial, okey, melalui pegangan AHB ni. Jadi untuk Bumi Putra mereka ada satu option, okey, untuk melabur dalam AHB ini. Okey, jadi untuk AHB ni, harga dia adalah harga tetap. Okey, dia bersifat macam ASB. Okey, Amanah Hartanah Bumi Putra ini pun bersifat harga tetap yang mana harganya seunit telah ditetapkan pada harga nilai RM1. Dan kalau kita nak expect keuntungan pun adalah daripada income distribution ataupun agihan pulangan tu. Okey, ataupun yang selalu kita panggil sebagai dividen lah. Tetapi nama dia yang sebenar adalah agihan pendapatan tuan-tuan dan puan-puan, bukan dividen. Tapi it's the same lah. Okey, jadi apa yang bestnya pasal AHB ni? AHB ni membolehkan kita ni melibatkan diri dalam pelaburan hartanah dengan sangat minimum lah modalnya. Sebab kalau you guys nak buka akaun dia, okey, hanyalah memerlukan RM100 sahaja. Dan ini sangat-sangat membantu untuk golongan muda terutamanya, okey, macam saya. Okey, sebab kita kan orang muda kan, kita ada limited resources. Okey, jadi kita nak melabur banyak-banyak sangat pun tak mampu lagi. Okey, jadi kita mulakan dengan langkah pertama kita, iaitu melabur dengan kemampuan yang terhad dan sebagainya. Dan kita boleh memilih AHB ni lah. Dan seperti biasa, mana-mana pelaburan pun memang bersifat untuk jangka masa panjang. Tetapi
walaupun dia berjangka masa panjang, okey, ianya tetap memberikan, pulangan yang kompetitif. Tapi sebelum kita cerita pasal return apa semua tu kan, sebab orang obviously, "Oi, berapa return?" Okey. So kita akan apa, tengok dululah syarat-syarat, okey, untuk you guys yang nak buka akaun tu, apa syarat-syarat dia. Okey, untuk akaun dia, okey, untuk akaun dia, umur akaun dewasa adalah 18 tahun ke atas dan akaun untuk remaja pula adalah 3 bulan dan ke atas. Jadi, for those yang dah ada anak tu, okey, yang berumur 3 bulan dan ke atas dah boleh register. Untuk akaun dewasa, boleh buka terus, okey. Nak buka kat mana ni? Okey, nak buka kat mana? Melalui 2 bank yang, ejen dia iaitu AmBank dan juga Maybank. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan nak berhubung dengan bank-bank ini dalam tempoh PKP ni, jadi saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan, untuk menghubungi branch yang berdekatan untuk, berurusan dengan mereka lah, sebab, sistem operasi bank sekarang ni masa, PKP ni adalah sedikit berbeza daripada sebelum ini, okey. Jadi nak buka bank nak buka akaun tu nak kenalah, melalui bank-bank yang saya nyatakan tadi lah. Dan ianya adalah khas ataupun dikhususkan hanya untuk Bumiputra sahaja. Okey, baik. Seterusnya, inilah return dia, Return dia kalau kita tengokkan 2011 5.42, kemudian, around 6 to 6.5, 2012 hingga 2018, kemudian 2019 agak menurun sedikit dan 2020 sekitar 4.55. Tapi kata, "Alamak, macam ni kuranglah untung." Tetapi you guys kena faham, AHB ataupun Amanah Hartanah Bumiputera ini, okey, keuntungan yang dikeluarkan ataupun yang diberikan kepada, pelabur-pelabur adalah selepas ditolak zakat dan juga cukai. Okey, jadi untuk mereka yang agak sensitif zakat dan cukai ni, maybe you guys, berminat untuk tengok dengan lebih lanjut lah pasal AHB ni. Okey. So, untuk kiraan ni, kiraan je, contohlah saya buat ilustrasi 2020, saya bukanlah nak bandingkan pun, tapi ini adalah sebagai satu pemahaman mudah kita nak faham. Okey, AHB, tabung haji dengan ASB sebab selalunya orang akan, bandingkan dengan tiga-tiga ni lah sebab mereka pun agak kurang risiko, agak rendah juga risiko. Walau bagaimanapun, risiko-risiko yang terlibat tuan-tuan dan puan-puan perlu membaca prospektus setiap pelaburan yang tuan-tuan dan puan-puan sertai. Okey, sebagai contoh 2020, okey, kita invest 15,000 lah, ni contoh lah 15,000 dalam tabung haji, ASB dan AHB. Tabung haji memberikan pulangan sekitar 3.1 untuk tahun 2020, ASB sekitar 5% dan juga AHB 4.55%. Pulangan akhir adalah untuk THB, pulangan akhir untuk tabung haji sekitar RM15,465, ASB RM15,750 dan juga AHB RM15,683. Kalau kat sini kita boleh nampak clear winner yang mana ASB masih lagi mendominasi sebab ASB tu kan paling tinggi lah kan. Obviously kita suka benda yang paling tinggi, suka bagi return yang paling tinggi. Walau bagaimanapun saya nak kena ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, past performance doesn't indicate future return. Tapi saya nak bawa satu perspektif yang lain kat sini sebenarnya, bukan nak tengok pasal return yang tertinggi sangat pun. Saya nak bawakan satu perspektif yang mana kita kena ambil kira sebagai pelabur Muslim, iaitu tentang zakat dan juga tax. Okey. Walaupun tabung haji ASB dan AHB ni tidak dikenakan tax, okey, jadi selesailah satu bahagian kat situ. Tapi kita nak tengok pula bahagian zakatnya. Jadi sebabkan saya ni orang KL, saya terpaksalah pakai, zakat, KL ataupun zakat daripada PPZ. Okey, jadi kalau kita tengok kan kadar nisab pada 2021 tahun ni lah kan, iaitu pada RM20,299. Jadi kalau kita invest tadi 15,000 belum lagi lah kena dengan, kadar zakat ni. Tapi kalaulah kita invest lebih, contohlah saya invest 21,000, 30,000 ataupun lebih, ianya perlulah dikirakan dengan zakat. Jadi saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana efek zakat kepada kita punya investment. Okey, dan itu pun perlu sebab kita bila nak buat investment ni kita nak kena fikir tau. Okey, kita nak kena fikir bukan takat return, nak fikir juga pasal diri kita, nak fikir pasal akhirat kita dan sebagainya. Okey, ini adalah sebagai contoh 2020 punya, pengiraan
okey, nombor yang sama, okey, 30,000 untuk setiap, pelaburan tabung haji, ASB dan AHB. Okey, kalau kita tengokkan baki akhir, okey, paling tinggi kat sini masih lagi ASB. Tetapi kita nak kena ingat bahawa ASB belum dikeluarkan zakat. Jadi, untuk tabung haji dan AHB, mereka sudah mengeluarkan zakat. Jadi kita tak perlu membayar zakat, zakat berganda ataupun zakat 2 kali, okey. Untuk tabung haji tidak ada penolakan zakat sebab apa yang kita dapat tu dah dibersihkan dengan zakat tu, dan AHB, Amanah Hartanah Bumi Putra pun sama. Tetapi untuk ASB kita kena keluarkan zakat lah, okey, 788. Kalaulah kita tengokkan kat sini kan, okey, the clear winner iaitu adalah AHB, RM31,365. Dan itu pun kenapa saya sangat galakkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melabur dalam AHB ni. Tapi walaupun bagaimanapun ianya perlulah tuan-tuan dan puan-puan kenal dulu pelaburan ni, dan juga pastikan risiko yang tuan-tuan dan puan-puan ambil tu adalah sesuai dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Seterusnya, okey, saya nak bagi tahu sikitlah ni. Okey, AHB ni kan best kan, memang best gila. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, AHB ni dia ada unit yang terhad. Jadi kalaulah tuan-tuan dan puan-puan belum lagi invest dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan boleh invest, boleh join AHB ni melalui Maybank ataupun Ambank, okey. Boleh berhubung dengan mereka. Ya, tapi satu benda lah saya nak beritahu, unitnya adalah terhad, dan kalaulah tuan-tuan dan puan-puan tidak sempat untuk this round, jadi tuan-tuan dan puan-puan kena tunggulah next round. Saya pun tak sure bila dia nak buka balik sebab hari tu dia tutup dalam setahun 2 tahun juga. Okay, dan only dia buka unit dia tu. Okay, dan setakat yang saya tahu, okay, unitnya masih available. Saya pun tak sure berapa unit yang berbaki. Tapi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah berhubung dengan pihak bank untuk check untuk check sama ada unitnya masih available ke tak. Okay, itu saja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe saya punya YouTube channel ni. Semua kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum dan selamat melabur.